Hai guys, apa khabar? Selamat datang pada channel hari ni. So, korang dah buka akaun saham, dah study apa nak beli, dah tinggal nak masuk duit je, nak invest kan. Lepas tu banyak pula iklan yang kata rumah sekarang tengah murah, harga nak naik lah, bla bla bla, macam-macam. So, timbul persoalan, mana satu yang lebih baik? Nak beli stocks ke, nak beli saham ke, ataupun nak beli rumah? So, soalan tu yang kita nak kupas hari ni. Kedua-dua jenis investment ni ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Of course, aku sendiri ada preferential antara dua investment ni. Penting untuk kita tengok dan lihat macam mana kelebihan dan kekurangan dua investment ni interact dan mana satu yang lebih baik untuk kita. Kita pergi kat topik yang paling hangat sekarang, yang memang betul-betul tengah hangat sekarang. In fact, terlalu hangat sampai sekarang tengah merah. Yes, stock market sekarang tengah merah. So, masih belum terlambat siapa-siapa yang nak beli saham tu. Alright, kita start dengan saham. Saham sangat senang untuk mula. Korang cuma kena pergi link dekat bawah. Aku ada share link dekat bawah. Daftar dengan broker tu. Ataupun kalau nak daftar dengan broker lain pun, that's fine. Maybank ada, RHB ada, CIMB ada, M Plus ada, macam-macam lagi. Tapi pada aku, link dekat bawah Rakuten ni antara stock broker yang terbaik yang aku pernah try. Terlalu senang. Daftar dan korang boleh start beli pun. Next, low barrier of entry. So, untuk start investing dalam saham ni, tak mahal. Tak mahal. Kita cuma kena ambil kira brokerage fee dan harga saham tu. Dengan Rakuten, kita boleh beli satu share. So, sebagai contoh, macam TNB. TNB pada harga RM13 satu share. So, korang boleh start dengan harga RM13 plus RM7 brokerage fee. So, harga untuk start adalah cuma RM20. Korang ada modal sikit pun dah boleh start untuk invest dalam saham. Yang ketiga, liquidity. Apa maksud liquidity? Kita senang tukarkan investment kita tu kepada cash dan kita boleh guna cash tu untuk maybe beli kasut ke, beli kipas ke, beli aircon, apa-apa yang nak belilah. Mudah pertukaran antara daripada investment tu kepada cash yang kita boleh guna untuk beli barang dan ataupun servis. So, itu yang ketiga, liquid. Yang keempat, masa. Masa yang kita perlukan daripada tak ada saham kepada ada saham cumalah beberapa minit kepada beberapa jam tengok pada market. Jadi kita tahu apa yang kita buat, sangat sedikit masa kita guna yang kita spend untuk dapatkan saham tu. Plus, dia tak perlukan maintenance. Bila kita beli tu, kita akan keep dapat duit daripada dividen, daripada capital gain dan sebagainya. Kita dah tak perlu invest masa kita lagi untuk kita bekerja dalam company tu. Sebagai contoh, TNB, kita beli TNB, kita tak perlu pergi kat dia punya generation, kita tak perlu buat maintenance barang-barang dia. Yang kita perlu buat cuma tunggu dan nanti dia akan bagi dividen dan juga bil yang tinggi. Yang kelima, easy to value. Apa yang aku maksudkan dekat sini easy to value is harga satu-satu saham, harga satu-satu company tu dah memang stated dekat dalam app tu sendiri. Tak perlu kita cari, tak perlu kita google, tak perlu buat research yang berlanjutan. Cuma tengok dalam app tu, kat situ dah tunjuk berapa harga untuk satu share, berapa harga untuk satu lot, berapa dividen, semuanya dah ada kat dalam tu. Orang kata ada dua benda yang kita tak boleh lari dalam dunia ni, tax dan mati. Yang keenam adalah tax. Pendapatan daripada saham ada dua jenis, capital gain dan juga dividen. Untuk kita rakyat Malaysia, pendapatan daripada dividen dan pendapatan daripada capital gain, dua-dua ni tak ada tax. Kenapa tax ni penting? Sebab bila sampai satu tahap, kita buat satu senario. Katalah pada tahun tu earn income kita, bila kita kerja, pergi kerja, dapat duit, gaji, dapat bonus dan sebagainya. On that income, katalah tahun tu kita make about RM100,000, RM120,000. Cincai-cincai saham tahun tu adalah RM7,000 ke RM8,000. So, kalau kita buat RM100,000 dalam stocks daripada capital gain, daripada dividen, RM100,000 tu 100% adalah milik kita. Baik, itu adalah dia punya kelebihan bila kita invest dalam stocks. What about dia punya keburukan? Apa dia punya cons bila kita invest dalam stock market? Cons yang pertama adalah bila kita beli saham, seolah-olah kita beli milikan kepada company tu. Dan milikan tu hanya adalah atas kertas. Dan kita tak ada tangible, kita tak boleh pegang company tu. Milikan tu kita tak boleh pegang macam bila kita beli rumah, yang mana kita boleh pegang, kita boleh rasa rumah tu. So, dia hanya adalah atas kertas. Second, no control.
bila kita beli company tu, walaupun kita adalah sebahagian daripada pemilik pada company tu, kita tak ada kontrol atas action-action yang manager dia buat. Katalah disebabkan management yang buruk, company tu bankrupt, kita tak ada kuasa untuk kata, wait, buat kerja elok sikit. Keempat, disebabkan harga-harga saham ni semuanya di hujung jari je, kemungkinan besar bila ada stock crash macam masa awal-awal dulu yang 18 Mac tu, semua orang jadi emotional, semua orang jadi takut, semua orang buang saham dia, jadi harga drop. So dalam saham ni is very emotionally charged. Walaupun semua orang kata jangan ikut perasaan bila beli, tapi when you are in the market, susah untuk kita dengar dan pakai nasihat tu. Trust me. Dan yang terakhir sekali, insider information. Katalah kita tahu satu-satu company tu dia nak buat satu investment yang besar, satu move yang market moving punya decision. Kita tak boleh beli saham atas information tu unless information tu dah jadi public. Boleh masuk penjara, babe. So itu dia pros and cons untuk stocks investing. Yang pertama sekali, kelebihan bila kita invest dalam hartanah adalah hartanah tu adalah satu benda, satu aset yang kita boleh pegang, satu aset yang kita boleh sentuh, kita boleh tengok rumah tu, kita boleh tengok tanah tu, whatever lagi yang kita beli, dan dia adalah tangible. And daripada rumah tu kita boleh sewakan, dan daripada itu comes second punya kelebihan, which is cash flow. Kita boleh sewakan, dan duit lebihan daripada duit sewa tu yang kita dah bayar ke bank adalah kita punya income, adalah kita punya cash flow. So kita boleh kawal cash flow tu dengan kawal apa yang kita beli dan kepada siapa yang kita sewakan. Yang ketiga, leverage. Kita boleh guna duit cuma 10% daripada keseluruhan investment yang kita cari. Contohnya, kita cari rumah yang harga RM500,000, kita cuma kena sediakan dalam RM50,000 dan kita boleh dapatkan aset yang berharga RM500,000. Itu adalah leverage. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal leverage, apa tu leverage, macam mana nak guna, apa kelebihan dia, keburukan dia, subscribe video ni, like, komen dekat bawah. Video tu ada dalam pipeline. Keempat dan yang terakhir, bila kita invest dalam hartanah adalah due diligence. Insider information dalam saham adalah benda yang kita tak boleh pakai, tapi kalau kita ada insider information dalam hartanah, information tu kita boleh pakai. Sebagai contoh, kita tahu kawasan, katalah kita tahu kawasan ada satu kawasan yang terpencil dekat, maybe dekat Kedah, diorang nak buat pipeline gas. So daripada situ kita tahu information tu, maybe dalam 5 tahun benda tu akan terjadi, benda tu akan materialize. Jadi kita start beli tanah dekat area sana, kita start beli rumah kat area sana, dan bila sampai masanya, boom, harga naik. So kita boleh pakai information macam tu. Ataupun ada development baru, ada diorang nak buat satu hub pekerjaan yang mana dia nak tarik banyak foreign investment, banyak foreign punya companies, kita tahu mana location dia, and kita beli rumah dekat area situ. So kita boleh guna information ni untuk beli tanah kat situ ke, kita boleh beli rumah dekat area situ ke, dan sebagainya. Baik, cons untuk hartanah. Pertama sekali, kerja. Beli rumah tak semudah beli saham. Tak semudah scroll. Okay, aku nak beli ni, buy. Tak semudah tu. Banyak pihak terlibat dalam satu-satu pembelian rumah. Ada lawyer, ada ejen rumah, ada bank, ada property guru, ada scammer dan sebagainya. Second, leverage. Tadi aku ada mention leverage dalam pros, dan leverage juga ada dalam cons. Bila kita boleh leverage untuk positif, kemungkinan kita boleh leverage untuk negatif pun ada juga. Yang ketiga, not liquid. Katalah kita ada dapat harta pusaka, rumah, kita dapat tanah. Aset tu kita tak boleh just jual dengan macam kita jual stocks. Dia akan ambil masa sekurang-kurangnya maybe sebulan, maybe 3 bulan, 6 bulan. The point is, dia makan masa yang lama, tak semudah bila kita jual stocks. Dan bila kita invested dalam hartanah, kita juga ada risiko untuk dapatkan bad tenant. Kita dapat penyewa yang buruk. Aku sendiri pernah lalui beberapa kali dapat tenant yang teruk. Kita try untuk bagi sewa yang murah, dan wow, sewa yang murah dapatlah orang yang murah. Anyway,
Dan last sekali, barrier of entry. Betul ada option untuk zero down lah, free booking, free MOT, SPA apa semua tu yang banyak tak pakai duit. Tapi hakikatnya at least bila booking tu akan pakai 1000. At least masa booking tu ada pakai 500. Ingat masa bila kita nak beli saham tadi RM20 je. So dia ada barrier of entry. Plus bila kata booking tu 1000, tak semestinya end up dekat situ saja. Bila dah nak beli tu nak kena bayar duty stamp, nak kena bayar peguam dan sebagainya. Tak semudah tu. Dia ada barrier of entry yang sangat tinggi. Bukan takat duit je, malah pengetahuan juga. So that's it untuk kelebihan dan keburukan bila kita invest dalam saham, bila kita invest dalam hartanah dan real estate. Personally aku prefer untuk invest dalam real estate sebab ada leverage, sebab ada capital gain yang kuat dan cash flow daripada rental income. Of course tak boleh lah beli rumah tiap-tiap tahun. And di antara tahun yang tak beli rumah tu, aku guna untuk invest dalam saham. Sebab kalau just simpan duit tu dalam bank je, dia tak bertambah pun, duit tu tak pekerja pun. So aku invest dalam stock market in between nak beli rumah. Even kalau beli rumah setiap 4 tahun pun, that's good enough. Alright, itu saja untuk video hari ni. Kalau bermanfaat, share dengan seorang je kawan. Seorang je. Dan komen dekat bawah, korang prefer yang mana? Korang prefer untuk beli saham ataupun prefer untuk beli hartanah? Bye.